tahu banyak perkara. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekali, kepada mereka yang berhijrah kepada jalan Allah Ta'ala. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathira wa sa'ah. Barang siapa yang dia berhijrah kepada Tuhan dia, yang dia berubah. Saya nak beritahu ada jaminan tahu kepada mereka yang berubah di atas jalan agama Allah. Quran kata barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan dia akan perhatikan di atas muka bumi ini muragaman kathira wa sa'atan. Dia akan tengok ada banyak rezeki yang makmur ke atas muka bumi ini, masya-Allah tabarakallah, yang mana Tuhan akan berikan kepadanya dan Tuhan akan memberikan kejayaan dalam kehidupannya. Tapi dia kena banyak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan apa yang paling penting, apa yang paling dahsyat dan apa yang paling luar biasa adalah seseorang yang dia betul-betul berhijrah terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahawa apabila dia datang dan dia pergi berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat keyakinan bahawa dia betul-betul berjuang di atas jalan agama Allah. Daripada hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, "Lamma su'il an afdalil iman, qal al-hijratu." Ditanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang ditanyakan berkenaan tentang seafdal iman?" Yang disebutkan kepada kita, ibu-ibu sekalian, yang disebutkan kepada kita, "Wahai Rasulullah, apakah itu yang diartikan dengan seafdal iman?" Maka pada saat ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka jawapan yang tuntas pada saat ketika itu, masya-Allah tabaraka wa taala, yang disebutkan kepada kita adalah al-hijratu. Al-hijratu, yakni bermaksud seseorang yang dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang jauh lebih baik kepada Allah. Jadi sekarang ni kita nak berhijrah kepada satu orang yang lebih menjadi akrab dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita betul-betul nak pastikan bahawa kita menjadi orang yang akrab dan dekat sehingga dengannya itu menjadikan kita di kalangan orang-orang yang yakin dengan cinta Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rancang untuk kehidupan kita. Baik. Dan saya nak bagi tahu bahawa antara orang yang berhijrah menjadi orang yang lebih mulia adalah di kalangan para wali-wali Allah. Kalau kita tengok dalam surah Yunus, Ustaz, wali Allah ni ada berapa ciri-ciri? Siapa yang nak jadi wali Allah? Dia mesti ada 3 ciri-ciri ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. 3 ciri utama wali Allah. Yang pertama, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang pertama, orang yang menjadi wali Allah ni, dia pangkat pertama dia la khawfun alaihim. Dia tak takut dengan sesiapa pun. Orang buang dia, orang kecilkan dia, orang sakiti dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, maka pada saat ketika itu dia akan tetap berjuang dan dia akan tetap terima apa adanya, masya-Allah tabaraka wa taala, keberadaan diri dia dan apa yang diimpikan dalam kehidupan, semuanya dia akan perjuangkan sepenuh hati dia. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita kata wali Allah la khaufun alaihim, dia tak takut dengan sesiapa. Ciri keduanya adalah walahum yahzanun, mereka juga tak akan ada perasaan duka cita. Dia tak sedih. Wali-wali Allah ni dia jarang nak rasa sedih dengan dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila dia rasa dunia ni memberatkan kehidupan dia, maka dia akan buang jauh-jauh dan dia akan meletakkan bahawa perasaan aku adalah perasaan cinta kepada Tuhan. Dan bila mana dia kata dia akan cuba buatkan supaya dunia tidak menyakiti dia. Manakala yang ketiga, ibu-ibu ayah sekalian, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu. Dia sentiasa bertakwa kepada Allah. Tahu tak apa maksud wali Allah? Wali ni apa maksud wali? Wali ni maksud dia yang hampir lagi dekat. Bila kita kata waliullah, bermaksud orang yang hampir lagi dekat kepada Allah. Ayah dan ibu sekalian. Kita wali, kalau kita nak jadi waliullah, Allahumma salli ala Muhammad, itu sebenarnya bermaksud seseorang yang dia berada pada keberadaan yang hampir dan dia juga berada kepada keberadaan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak bagi tahu, wali Allah
ini, ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat dahsyat. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jawab semua permasalahan dia. Ayah-ayah dan ibu sekalian, nak tak jadi wali Allah yang dekat dengan Allah? Siapa yang nak sebut subhanallah? Subhanallah. Tak berapa semangat tu. Siapa yang nak sebut subhanallah? Barulah balik ni semua terbang tu sekalian. Amin insya-Allah. Balik terbang kenapa wali Allah Ustaz? Saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad. Nak jadi wali Allah ni, masya-Allah tabarakallah, dia ada 3 peringkat awal tadilah. La khaufun alaihim, dia tak boleh takut dengan apa pun ke atas dunia ni. Walahum yahzanun, dia tak berduka cita dengan kehilangan dunia. Dan yang ketiga, dia sentiasa bertakwa kepada Allah. Dosa nak bagi tahu. Dalam hidup kita, semua ada maksud kejayaan masing-masing. Pada saya ada kejayaan yang apa yang saya tahu, apa yang saya nak. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah juga ada maksud kejayaan yang ibu-ibu dan ayah-ayah nak. Betul kan? Semua orang ada maksud kejayaan yang dia nak dalam kehidupan dia. Kita sama. Tapi sebenarnya, apakah kejayaan yang ada dalam Quran yang ceritakan untuk semua orang? Sebenarnya, ada maksud kejayaan yang paling utama tau. Yang kita mungkin mempunyai kejayaan yang berbeza. Ada orang dia rasa berjaya bila anak dia semua dapat masuk universiti. Ada orang dia rasa berjaya apabila dia dapat sekolahkan anak dia tanpa hutang. Sebab dulu bapa dia besarkan dia dengan banyak hutang. Ada orang dia rasa berjaya apabila Allahumma salli ala Muhammad, dia dapat berubah jadi orang yang lebih sempurna, yang menjadi orang yang lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah maksud kejayaan yang sebenar dalam hidup? Saya nak bagi tahu jawapan itu ada dalam surah Yunus ayat nombor 64. Quran kata, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Artinya apa Ustaz? Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan ke atas dunia ni dan kebahagiaan yang menggembirakan ke atas akhirat ni. Dan tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Itulah yang demikian kejayaan yang besar. Saya nak bagi tahu apa maksud kejayaan yang besar. Satu, kejayaan yang besar artinya adalah lahumul busyra fil hayati dunia. Mereka yang mendapatkan kebahagiaan hidup ke atas dunia ni. Itu maksud orang berjaya. Wa fil akhirah, dan juga dia rasa bahagia hidup ke hari akhirat. Sebab ayah-ayah dan ibu sekalian, ada orang dia berjaya tapi dia tak bahagia. Betul tak betul ibu-ibu sekalian? Ya, banyak orang berjaya kat luar sana tapi dia tak bahagia. Tetapi percaya cakap Ustaz, orang yang bahagia insya-Allah dia berjaya. Itu benda yang berbeza. Sebab itu kita sebenarnya bila Quran kata lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Atas mereka sahajalah itu kebahagiaan yang menggembirakan ke atas dunia dan kebahagiaan yang memberikan mereka di hari akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada janji Allah. Zalika huwal fawzul azim, dan itu adalah merupakan kejayaan yang besar. Rupa-rupanya kejayaan yang besar, ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah kalau kita hidup bahagia. Jadi kalau orang miskin dia tetap bahagia, sebenarnya dia berjaya dalam hidup dia. Kalau orang tu dia susah tapi dia bahagia dengan hidup dia, dia happy. Allahumma salli ala Muhammad. Abang, beras dah habis, happy. Allahumma salli ala Muhammad. Gembira, masya-Allah tabarakallah. Abang dah lama tak beli kicap, kicap pun dah habis. Dia cakap happy. Ini namanya isteri daripada Kaabah tu sekarang. Ya. Beras habis dia gembira. Masya-Allah tabarakallah, gembira. Kemarin ada orang jumpa saya bawa anak kecil. Dia kata, Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya accident ke Malangan. Lepas saya ke Malangan, saya tak ada kerja. Lepas itu, ni bulan 6 ni pula, bulan lepas lah. Dia kata, Allah, bulan terakhir yang syarikat akan terminate saya dah jadi OKU, saya tak boleh bekerja. Tuan bayangkan apa yang ada dekat bahu dia. Jadi saya rasa sebab. Sebab itu saya nak bagi tahu sebenarnya dalam hidup kita, kalau kita nak menjadi orang yang berjaya, belajarlah untuk bahagia. Kalau kita ada duit banyak tapi hidup tak bahagia, kita tak berjaya bang. Kalau kita ada rumah besar tapi hidup derita, bertengkar suami isteri, kita memang tak bahagia dan tak berjaya sebenarnya.
Kalau kita rasa hidup kita mewah tapi banyak dengan hutang, sebenarnya kita juga tak bahagia dan kita tak berjaya. Sebab itu jangan pandang orang yang berkereta besar itu, Allahumma salli ala Muhammad, dia berjaya. Banyak orang ditipu dengan kereta besar, dengan rumah besar. Dan pada saat ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya dia tak dapat kebahagiaan yang hakikat. Jadi kita nak ajar diri kita semua supaya berubah menjadi orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Lepas ini, belajarlah menjadi orang yang bahagia. Cemburulah tengok orang tua-tua yang tetap pergi ke masjid. Muka dia seronok je, pakcik-pakcik tu. Naik motor ES5 ya. Allahumma salli ala Muhammad. Side mirror tak ada, tuan-tuan sekalian. Dan side mirror tak ada. Yang paling aku sakit hati, signal pun tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita kata Haji pasang signal, dia kata Ustaz Syahid, kata dia. Saya memang mencari Syahid, kata dia. Allahumma salli ala Haji cari Syahid. Tapi kalau kena dekat saya cari naas Haji. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nak bagi tahu, ibu dan ayah dimuliakan oleh Allah. Wali Allah ni dalam hadis riwayat Bukhari sebut, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, disebutkan. Siapa yang memusuhi waliku, yakni orang yang dekat dengan Allah, maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Ini yang akan berlaku. Sesiapa yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang memusuhi Allah sama sekali, masya-Allah tabaraka wa taala, itu adalah merupakan satu perbuatan yang jelas sama sekali tidak boleh dia menolak keadaan itu. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku itu akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, masya-Allah tabarakallah, kita betul-betul nak memastikan bahawa kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada peringkat yang sangat dahsyat, sampai kepada peringkat yang cukup luar biasa dan sampai kepada antara tokoh besar. Saya nak bagi tahu, siapakah antara contoh-contoh wali Allah? Banyak. Antara wali Allah yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni, dia sebenarnya termasuk daripada wali Allah. Dan Umar Al-Khattab, dia ada karamah. Antara karamah Umar Al-Khattab berdasarkan riwayat yang sahih adalah apabila Allahumma salli ala Muhammad, dia dalam khutbah, dia bercakap dengan kuat kepada Sariyah. Dia kata, wahai Sariyah, di belakang kamu itu ada bukit. Tahu waktu itu Sariyah berada di mana? Dia sedang berada di Andalus, di Spanyol. Bila dia tengah dekat Spanyol, Umar tengah bagi khutbah. Tiba-tiba bila Umar tengah bagi khutbah, dia jerit dalam khutbah itu, Allahumma salli ala Muhammad. Dan waktu itu Sariyah terdengar suara Umar berada di seolah-olah dekat dengan dia, padahal dia sedang berada di Spanyol. Bayangkanlah, kalaulah waktu itu ada Sergio Ramos, terkejut Sergio Ramos. Allahumma salli ala Muhammad. Kau tahu kedik, Allahumma salli ala Muhammad. Terkejut. Sebab apa? Ada karamah daripada Sayyidina Umar. Dan apa lagi Ustaz keberadaan dia? Umar ni, dia ada satu doa yang selalu diamalkan oleh wali-wali Allah. Doa ni memang mustajab dan makbul. Kelebihan doa ni, dia akan dapat dua kelebihan. Yang pertama, dia akan dapat mati syahid. Dia akan dapat mati syahid. Dan yang kedua, ayah-ayah dan ibu yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat meninggal dunia di Madinatul Munawwarah. Ini doa memang mustajab. Dan doa ini dia daripada kitab Sahih Bukhari, hadis nombor 1890. Siapa yang amalkan, dia akan dapat mati syahid. Saya nak tanya, siapa yang nak mati syahid? Sebut Allahu Akbar. Bagus dik. Walaupun kau pakai kain pelikat, kau semangat dahsyat. Ustaz kagum dengan kau dik. Itulah saya beritahu sekalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Nak dapat ni, dia berdasarkan Sahih Bukhari, hadis nombor 1890. Ustaz baca, ibu ayah ikut boleh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika
Sekali lagi, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Amin ya rabbal alamin. Maksud dia adalah Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan aku syahadatan, mati syahid, fi sabilika, di atas jalan agamamu ya Allah. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematianku, fi baladi rasulika, di dalam negeri Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu, doa ni diamalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan dia dapat makbul kedua-duanya. Perkara pertama, Umar Al-Khattab meninggal dunia ketika mana sedang solat dan dia mati syahid. Sebab itu saya kata doa ni juga, siapa yang nak mati waktu solat, jangan lupa amalkan, ada fadilat dia. Siapa yang nak meninggal dunia, Allahumma salli ala Muhammad, waktu solat, doa ni juga. Sebab Umar buat, dia dapat. Cuma Umar dibunuh. Kalau dibunuh oleh kerana kita berjuang pun tak ada masalah. Ibu dan ayah sekalian, it's okay. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dibunuh oleh kerana kita mempertahankan kalimah Allah, kalau dibunuh oleh kerana kita mempertahankan kebenaran, it's okay, bagus. Sebab itu kita mengikuti apa yang berlaku kepada Osman, apa yang berlaku kepada Omar, dan apa juga yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, kepada para sahabat yang lain. Jadi bila Ustaz kata Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah aku ya Allah, supaya aku mati syahid ya Allah di atas jalan agamamu, waj'al mauti fi baladi rasulika, dan jadikanlah aku ni mati di negerimu. Lepas itu kubur Saidina Umar pula ditanam di sebelah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, betul kan? Dia dapat dua-dua ni. Dia dapat dua-dua. Kubur Saidina Abu Bakar di mana? Di Masjid Nabawi, betul kan? Kubur Saidina Umar di mana? Masjid Nabawi. Kubur Saidina Osman di mana? Di Baqi'. Sebelah tu. Kalau kita pergi kat tengah-tengah tu, itu kubur Saidina Osman. Kubur Saidina Ali di mana? Itu ada confuse sikit. Sebagian ulama sebut kubur Saidina Ali di Kufah, di Iraq. Bila Ali meninggal dunia, kan Ali meninggal dunia pula waktu azan. Allahumma salli ala Muhammad. Ali meninggal dunia waktu azan. Bila dia meninggal dunia waktu azan, Allahumma salli ala Muhammad, dia dikebumikan dekat Iraq dalam keadaan orang tak bagi tahu di mana kubur dia, sebab tak nak kelompok Syiah pergi membesar-besarkan dia. Kubur Saidina Hasan, iaitu dia punya anak, itu berada di mana? Di Baqi'. Itu pun ada geng-geng Syiah datang, dia datang kat kubur tu, dia akan tepuk-tepuk tangan dia. Kalau tak tepuk dada dia. Jadi Ustaz nak bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam adalah apabila kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat kemuliaan dan kita akan dapat banyak rezeki bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz nak ceritakan lagi, bila sampai kepada peringkat kemakbulan doa, maka itu akan jadi hebat. Apa lagi contoh? Siapa lagi Ustaz antara wali Allah? Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapakah lagi? Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapakah lagi? Pak Sumit. Wali Allah ni ada banyak jenis. Tetapi secara ringkas, wali Allah ada dua jenis. Wali masyhur ataupun wali yang mastur. Wali masyhur bermaksud semua orang tahu yang dia ni memang wali Allah. Tapi kalau wali mastur, Allahumma salli ala Muhammad, orang tak tahu dia wali Allah. Dia ada dua jenis wali. Kalau saya tengok depan-depan saya ni, insya-Allah banyak wali band, Allahumma salli ala Muhammad. Wali band banyak insya-Allah. Tapi tak lama lepas tu akan jadi wali juga ni. Selain daripada wali band, jadi kita akan jadi wali yang dekat dengan Allah. Tak jadi wali masyhur pun tak apa, dapat jadi wali mastur yang dekat dan akrab dengan Allah. Kita nak jadi wali ni bukan sebab kita nak kerja karomat. Kita nak jalan atas air, Allahumma salli ala Muhammad. Nak zikir-zikir terbang naik ke atas bukit. Ada orang kata tak logik. Saya nak buktikan.
Antara benda yang lawak bila orang nak melawakkan cerita-cerita wali-wali Allah ni, dia kata apa? Dia kata agama tidak membodohkan akal. Biasa dengar perkataan tu. Bila dia nak kata bahawa cerita-cerita wali Allah ni semua menipu. Cerita keris terbang, dia tak percaya. Saya tak suruh pun dia percaya. Kita bukan tengok Power Rangers, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau itu berlangsung, itu juga di atas kudrat izin Allah. Dan saya nak bagi tahu, karamah ini adanya bukan hanya kita bercakap saja ataupun cerita orang tua. Karamah juga ada buktinya dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa dalil ada karamah kepada orang biasa? Surah An-Naml ayat nombor 40. Surah An-Naml ayat nombor 40. Dalil yang manusia biasa boleh ada karamah. Siapa yang ingat cerita? Suara tak apa nak ada ni. Besok nak ada rakaman pula. Bismillah. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dulu ingat tak cerita yang Nabi Sulaiman dia minta supaya dipindahkan istana Balqis duduk sebelah dia. Maka disebutkan kepadanya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Waktu Nabi Sulaiman kata, aku rasa aku nak memindahkan istananya Balqis itu berada dekat sebelah aku. Dia cakap dekat dia punya kerajaan. Dan bila dia cakap begitu, Ifrit kata, Nabi Sulaiman, jangan takut. Aku akan pindahkan qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku akan pindahkan sebelum kau bangun daripada kerusi kau, kata Ifrit. Tu semua orang tahu kan cerita tu. Tiba-tiba datang lagi seorang. Disebutkan qala allazi indahu ilmu minal kitab. Tiba-tiba datanglah satu orang ini yang alim dalam ilmu kitab. Dia kata, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuq. Aku akan pindahkan sebelum engkau kelip mata. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata, itu sebenarnya yang cakap tu adalah manusia. Dan manusia yang kata ni, dia kata, aku akan pindahkan rumah itu dengan sekelip mata. Kita kena faham, Allahumma salli ala Muhammad, siapakah lelaki tersebut? Namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Dia adalah manusia yang ada karamah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, dengan karamah memindahkan istana. Allahumma salli ala Muhammad. Istana itu dipindahkan oleh Asif bin Barkhiyah. Dalilnya surah An-Naml ayat nombor 40. Jadi sebab itu saya bagi tahu, kalau ada orang kata saya tak percaya ada karamah, kamu nak cakap apa dengan dalil ni? Sebab itu saya nak bagi tahu ayah dan ibu sekalian. Lepas ini kalau rasa Ustaz saya pening lah Ustaz. Ayah dan ibu sekalian, jangan kalau ada anak ke cucu cicit lepas ni letak nama dia Asif Barkhiyah. InsyaAllah dia boleh pindahkan rumah kita nanti. Tuan-tuan nak pindah mana? Johor. Dia angkat terus rumah tuan-tuan ke Johor. Tuan-tuan tak payah nak beli-beli rumah dah. Dia angkat terus ke Johor. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau paling teruk pun, tuan-tuan tengok dia pindahkan ke mana tuan-tuan, kemudah dijual ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, Asif bin Barkhiyah ni wujud tokoh tu. Dia boleh keadaan itu. Dulu saya ada seorang kawan. Nama dia Asif Barkhiyah. Saya tergelak-gelak. Zaman-zaman jahil. Saya kata, kau ni tak ada nama lain ke? Saya kata dekat dia, kenapa? Aku tersilap panggil nama. Kau panggil apa? Asif Berkhayan, saya kata. Padahal nama dia Asif Barkhiyah kan. Saya kadang-kadang saya gelakkan dia. Waktu-waktu zaman-zaman sekolah kecil-kecil dulu. Tapi bila buka Al-Quran, rujuk-rujuk kitab Muktabar, saya tahu kenapa bapak dia tak nama macam tu. Asif Barkhiyah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia mempunyai kedahsyatan yang cukup-cukup luar biasa, ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia berada pada keberadaan yang cukup-cukup luar biasa. Jadi wali-wali Allah ni, dia memang ada kelebihan. Iaitu dia ada karamah. Macam tu juga karamah yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalil karamah ni banyak dalam Quran, malam ni pun tak boleh bahas. Tapi kalau kita cakap juga dalil karamah yang berada pada hadis juga, Allah Ta'ala beri banyak kekuatan dan kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Pernah dengar tak amalan
siapa yang nak jumpa mak ayah dia dalam keadaan nak meninggal. Satu orang ni, guru tasawuf, dia kata, kamu nak jumpa mak ayah kamu yang dah meninggal, cuba kamu bertahlil sebanyak 70,000 kali. Dia cakap macam tu. Saya pun tanya. Saya tak tanya, saya biasa dengar tuan-tuan guru cakap, saya akan tengok di mana rujukan dia. Saya bukan macam orang, bila tuan-tuan guru cakap terus kata, oh ini sesat, ini tak betul, ini tak ada rujukan. Kau ni relax sudah. Saya bagi tahu, bila saya dengar amalan 70,000 kali dia buat, saya tengok di mana yang sebutnya. Maka disebut oleh Al-Imam Al-Qarafi. Yang kata zikir tahlil sebanyak 70,000 kali ni Imam Qarafi dan juga Imam Sanusi. Tahu Imam Sanusi? Ya, bukan menteri besar tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tengah popular sekarang ni. Masya-Allah tabarakallah. Suka betul bergaduh dengan Abang Non. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh je dua-dua ni bertekak. Allahumma salli ala Muhammad. Bertekak. Aku pun pening. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nak bagi tahu sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad dalam keberadaan Al-Qarafi dan juga As-Sanusi, mereka menyatakan bahawa diwiridkan dengan tahlilan sebanyak 70,000 kali. Tak tahu faedah dia apa. Ni dibuat oleh kekanda saya sendiri untuk jumpa bapa saudara saya yang dah meninggal. Dia buat dan Tuhan nampakkan dia dan berikan dia jumpa. Bila kita cakap macam ni, ada orang cakap tantah tu gangguan tidur. Mustahil gangguan tidur kalau kita tidur malam membaca ayatul kursi. Mustahil. Dalam riwayat yang sahih sebut, bila kita baca bahagian daripada surah Al-Baqarah, Tuhan menghantarkan 2 malaikat jaga kita daripada tidur sampai terjaga di siang hari. Mustahil tidur yang ada wuduk, tidur yang ada ayatul kursi, itu menjadi tidur yang diganggu oleh iblis. Itu tak match dengan apa yang Tuhan kata, dengan apa yang Nabi kata, yang akan berikan perlindungan. Sebab Nabi kata memang akan dihantarkan 2 malaikat untuk jaga kita waktu tidur. Siapa yang baca surah ataupun ayatul kursi ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia baca-baca, dia nampak lagi, dia kata, dia nampak. Tapi bila dia jumpa guru dia, dia kata, saya nampak tapi saya tak dapat dekat. Guru dia kata, naikkan lagi kepada 100,000 kali. Kita rasa pening lah, pasal kita tak biasa buat Allahumma salli ala Muhammad. Tapi siapa yang ada guru-guru tasawuf, benda tu biasa je. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wali Allah ni dia ada karamah, dan karamah dia bukan untuk dia tunjuk pada orang. Kalau tengok video-video dia tunjuk karamah tu, walaupun kita tengok dia warak, itu confirm bukan karamah. Itu namanya skema, ayah dan ibu sekalian. Berhati-hati dengan skema. Okey, saya boleh buat magic, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia nak buat magic, ustaz pun boleh buat magic, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok ustaz buat magic ni. 1, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz buat magic, dah jadi 2, Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru sikit magic tu. Ibu jangan terkejut. Ustaz boleh buat banyak lagi magic. Masya-Allah tabarakallah. Contoh saya ambil 2 jari ni, masuk pula dalam poket. 2 jari masuk poket, dah keluar mini love, nampak? Ni mini love maksudnya. Jangan ditepuk di Allahumma Muhammad, sabar. Itu baru buat magic sikit tuan-tuan. Belum magic banyak dah, ada peminat dah. Jadi saya nak ceritakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, itu keberadaan dia. Lepas itu saya nak ceritakan lagi. Jadi hijrah yang kita nak buat sekarang ni, kita nak menjadi wali Allah. Nak menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Nak menjadi orang yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena faham ayah dan ibu sekalian, kalau kita cerita proses hijrah Nabi, itu kan memang acap kali akan berlangsung. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, saya nak jawab juga berkenaan tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila wali Allah Sayyidina Umar ni dia berdoa nak meninggal dunia dekat Madinah, maka dia dapat. Tahu tak Nabi pernah cakap tentang fadilat meninggal kat Madinah? Nabi kata, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamutu biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Disebutkan siapa yang berkemampuan untuk meninggal dunia dekat Madinah, maka meninggallah dekat sana, sebab aku akan berikan syafaat kepada orang yang mati kat sana. Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata siapa yang ada kemampuan. Jadi kalau doktor kata, Haji, kalau ikut kalender ni, Haji tinggal lagi 2 Jumaat je. Kalau dia cakap macam tu, apa kita nak buat? Pergi beli tiket umrah. Pergi beli tiket umrah.
target meninggal kat Madinah. Ya, tiba-tiba kita duduk kat Madinah tak mati-mati dapat call, Assalamualaikum, ji kenapa? Doktor tu dah meninggal, dia kata. Doktor yang kat Malaysia tu meninggal dulu, tuan-tuan sekalian. Itu confuse kita. Mana satu yang meninggal? Ni aku ke doktor? Patutnya aku dulu, dia kata. Jadi saya nak bagi tahu, hukum juga kalau contoh kita meninggal dunia dekat negeri sembilan, Ustaz. Sebenarnya sunat kita ditanam apabila kita meninggal di tempat tersebut. Sunat. Dan ulama ada dua pandangan. Satu kata harus, kalau kata meninggal kat negeri sembilan nak tanam kat Selangor boleh. Tapi harus, bukan sunat. Ataupun dia meninggal dekat negeri sembilan, lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dia nak Allahumma salli ala Muhammad berpindah ke tempat lain, sebagainya ulama sebut makruh. Tetapi kalau mayat itu dipindahkan ke tempat yang lebih suci, maka hukumnya adalah sunat bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Contoh, kalaulah dia meninggal dunia dekat Negeri Sembilan, tiba-tiba kedutaan Arab Saudi kata, saya boleh saja tiket awak mayat ni untuk sampai ke Baqi', maka sunat untuk memindahkan jenazah tersebut ke tempat yang jauh lebih mulia daripada kat mana dia tinggal. Ya. Jadi Ustaz nak kata bukan maksud Seremban ni tak mulia, mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, bila dia pindah kepada tempat tersebut, ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan berlaku keberadaan yang amat dahsyat. Itu mudah. Ada orang kata, Ustaz, biarlah saya nak meninggal kat Seremban supaya anak-anak saya boleh datang banyak ziarah. Jangan percaya. Saya tanya Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, mak ayah ada yang dah tak ada. Berapa kali setahun ni tuan-tuan ziarah kubur mak ayah? Majoriti ziarah kubur mak ayah setahun sekali. Itu pun raya fitri. Raya Adil Adha, dia pergi ziarah kubur lembu, ibu sekalian. Mati dan kau ni nak, dia kata. Lepas tu saya nak bagi tahu, Nabi SAW sebenarnya, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi boleh dikatakan setiap kali waktu malam Nabi akan pergi menziarahi kubur. Waktu malam Nabi pergi ziarah kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya nak jawab ni. Kita kat Malaysia ni, kalau kita pergi datang ziarah kubur malam-malam, orang kata kita penyembah kubur. Tapi Aisyah sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, disebutkan setiap malam kalau Nabi balik ke rumah Aisyah kat mana? Dalam Masjid Nabawi yang tempat kubur Nabi tu rumah Aisyah lah. Aisyah kata setiap malam sebelum Nabi sampai rumah, Nabi mesti pergi ziarah kubur. Ini Nabi gentle, tuan-tuan. Setiap malam ziarah kubur, tuan-tuan. Kalau jalan tu ada kubur, tuan-tuan elak kan? Walaupun tuan-tuan ni bekas-bekas komando, ya, ustaz ke, Tuan Haji, Pak Lebay ke, Allahumma Muhammad, saya bukan apa ustaz. Saya tak takut. Saya cuma seram je ustaz. Rasa berat je. Bila lalu tu berat je ustaz belakang saya. Saya nak beritahu, Masya Allah, Tabarakallah. Betul tuan-tuan, bukan tuan-tuan je tak berani. Saya boleh tahan juga, Allahumma Muhammad. Tapi saya nak ceritakan, Aisyah sebut, sebelum Nabi sampai rumah, Nabi mesti akan pergi ziarah dulu ke kuburan Baqi'. Apa Nabi buat? Nabi akan sebut, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'adun. Dia kata, selamat sejahtera ke atas kamu, atas para penghuni kediaman kaum yang beriman. Saya nak tegur sikit. Orang zaman sekarang ni bila baca talqin, dia cakap, kita baca talqin sebenarnya hanya untuk orang yang ke atas kubur, bukan untuk orang kat bawah kubur. Ada tak dengar ucapan tu sekarang cakap? Saya nak kata, ini ucapan seolah-olah kamu nak membetulkan orang dulu yang cakap dengan orang kubur tu. Saya nak beritahu, dia kata, kan dalam talqin, ayah, bila kami meninggalkan ayah, maka akan datanglah dua orang malaikat. Janganlah kamu takut. Sesungguhnya dia juga adalah makhluk Allah. Nampak tak macam ucapan kepada orang dalam kubur tu? Soalan dia, orang kubur dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar, tuan-tuan? Confirm ke? Dia ada update WhatsApp kat tuan-tuan? Dan dengar, tapi itulah imam tak pakai mic, kata dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar confirm berdasarkan hadis sahih. Yang mana hadis sahih sebut, orang dalam kubur mendengar 7 tapak kita meninggalkan dia. Itu hadis sahih. Kalau tapak dia boleh dengar, ibu ya sekalian. Saya masuk tadi, tuan-tuan tak dengar tapak saya kan? Tuan-tuan dengar, ya Allah, dah datang dah Ustaz Insam ni, lama tak jumpa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Makin kurus nampaknya. Ya ke? Ya sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, saya nak ceritakan, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengar. Dan
Sebenarnya yang bersembang dengan mayat ni bukan kita je. Yang mayat tu tak jawab. Nabi juga bersembang dengan mayat. Tak semua mayat jawab. Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Wa atakum ma tu'adun qadan muajjalun. Nabi kata, telah datang kepada engkau apa yang dijanjikan untuk engkau. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah aku juga akan mengikuti engkau nanti. Tak ke tu macam sembang? Itu ucapan. Lepas tu disebutkan Allahumma ghfir li ahli baqi'il qarqadi. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah keampunan untuk para penghuni perkuburan Baqi' ini. Maka ini nak disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, pendalilan bahawa bila Nabi nak balik ke rumah Nabi, setiap malam Nabi, ini maksud Ustaz, rumah Aisyah. Dan dalam banyak-banyak rumah Nabi, rumah Aisyah memang paling banyak Nabi balik. Dan daripada berbanding isteri-isteri yang lain. Ya, memang kalau Nabi balik, Nabi akan ziarah perkuburan Baqi'. So what is the problem? Kalau orang ziarah kubur malam-malam, orang pergi bersuluk malam-malam, itu memang Nabi buat. Itu memang Nabi buat. Lepas itu kalau orang buat talqin, itu juga memang Nabi buat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu saya bagi tahu, daripada kita kata saya nak meninggal dunia kat sini, lebih baik kita bercita-cita, ya Allah matikanlah aku dekat Madinah. Sebab confirm insya-Allah Nabi akan bagi syafaat dekat kita. Itu je kita nak. Kita tak nak. Kalau kat Malaysia ni kita kata tak apa, tinggal sini anak-anak boleh ziarah. Jangan harap pada anak-anak. Sebab kita pun anak, kita ziarah kubur mak ayah kita berapa kali setahun. Sepi dia. Itu yang kita nak harapkan. Kita pun tak buat yang terbaik untuk mak ayah kita, untuk ziarah banyak kali. Kita ada banyak kesibukan dunia. Bayangkanlah kehidupan tersebut. Bila kali tak akhir kita ziarah kubur mak ayah kita, mak ayah mertua kita, kita boleh muhasabah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Pun begitu, sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana kita berbicara tentang soal ini, maka itu akan menjadikan seseorang itu mulia apabila dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sampai yang dahsyat dan dengan sampai yang merujuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling kita nak dalam kehidupan, dan itulah yang paling kita berjuangkan, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik dan kita juga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keberadaan yang berjaya. Dan saya nak bagi tahu juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ustaz, jadi macam mana kami nak sampai kepada peringkat tersebut? Kita azan dulu ke? Terus? Terus, baik. Jadi Ustaz, macam mana saya nak sampai kepada peringkat itu? Orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Surah An-Nasr ayat nombor 3. Surah An-Nasr ayat nombor 3. Ini sebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuhan kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada cakap pada kita tentang satu surah namanya surah An-Nasr. Surah tu turun dengan dua sebab. Satu kata Nabi dah nak meninggal. Dan satu lagi kata yang Nabi akan buka kota Mekah Al-Mukarramah. Ada dua maksud. Tapi ayat nombor 3 tu cakap benda lain. Dia cakap fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang-orang yang bertasbih kepada Tuhannya dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Dialah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan, Allahumma salli ala Muhammad, taubat mereka diterima di sisi Tuhan mereka. Orang yang banyak bertasbih namanya golongan musabbihin. Orang yang banyak bertasbih namanya golongan musabbihin. Manakala orang yang banyak beristighfar namanya golongan mustaghfirin. Yang dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia banyak beristighfar kepada Allah. Jadi apa yang Ustaz nak nyatakan di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-musabbihin dan juga wal mustaghfirin. Yang pertama adalah mereka yang bertasbih kepada Tuhan mereka dan juga yang beristighfar. Ibu-ibu memang banyak bertasbih, terutama bila dia tengok ada promotion.
Subhanallah, murah ni ustaz. Dia tengok dekat Lazada. Abang, subhanallah, itulah tasbih yang paling berbahaya buat suami. Subhanallah bang, murah sangat ni bang. Tak ada lain dah, Masya Allah. Lepas tu bila tengok harga ayam naik, dia istighfar pula, astaghfirullahalazim. Harga ayam naik ustaz. Itu bagus kalau kita pergi pasar, tuan-tuan. Pergilah pasar. Lebih banyak kita pergi pasar, kita jadi golongan musabbihin bila tengok harga turun, dan mustaghfirin bila tengok harga naik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ustaz nak beritahu, Imam Qurtubi disebut, ay alal musabbihin wal mustaghfirin, dan kepada mereka yang bertasbih dan beristighfar kepada Allah, yatubu alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Allah Ta'ala firman dekat dia akan amat menerima taubat, iaitu ke atas orang-orang yang bertasbih dan kepada orang yang pohon keampunan, dan dia mengampunkan mereka dan melimpahkan rahmatnya serta menerima taubat mereka. Jadi ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita betul-betul nak menjadi golongan yang sampai kepada Allah. Terutama kita nak minta, ya Allah, matikanlah aku dekat bumi Madinah, ya Allah. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, Penawar Bagi Hati, dia kata seseorang itu akan mati bergantung kepada kesedapan yang dia lakukan ke atas dunia ni. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kita akan mati bergantung kepada kesedapan yang kita ambil ke atas dunia. Lebih sedap kita ambil kesedapan atas dunia, maka lebih susah mati kita. Tapi lebih sederhana kita ambil sedap atas dunia ni, maka lebih mudah kematian kita. Itu maksud Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Seseorang itu akan mati bergantung kesedapan dunia yang diambil. Semakin sedikit kesedapan dunia, maka semakin ringan kematiannya. Tetapi semakin banyak kesedapan dunia, maka semakin berat kematiannya. Jadi Ustaz beritahu ayah dan ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat di sisi Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Saya sangat hargai di atas kehadiran. Mudah-mudahan kita semua bertemu di syurga Allah Ta'ala dalam keredaan insya-Allah, dan kita akan dapat masuk ke syurga Allah dengan syurga yang hakikat. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujung ini Ustaz nak bagi tahu satu perkara penting, yang mana sebenarnya Ustaz dalam proses bermula bulan 8 ini mempersiapkan pembangunan kepada Ma'had Tahfiz SPM Fathul Qarib. Saya tahu sekolah banyak dah kat luar sana, tapi kenapa kami buat tahfiz ni? Sebab saya dalam proses niat nak melahirkan banyak tokoh-tokoh muda yang akan mempertahankan amalan-amalan para ulama Islam, terutama amalan-amalan orang Melayu Islam. Saya kena ada lebih banyak tokoh-tokoh muda yang boleh bercakap tentang isu-isu besar. Jadi kami tengah berat untuk melakukan proses pembangunan madrasah tahfiz kami. Jadi saya nak beritahu, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada apa-apa tekanan. Buat ibu dan ayah yang mungkin nak bersama dengan kami, kami ada dua jenis. Yang pertama, kalau siapa yang nak buat sumbangan khusus, nanti Ustaz bukakan sejadah kat belakang tu. Sebab hari ni Ustaz tak bawa Ustaz punya tim. Sumbangan khusus, nanti tuan-tuan boleh ambil senarai, tuan-tuan tengok apa yang mungkin sekolah hajatkan. Dekat situ ada nombor akaun, ada QRP, tuan-tuan boleh buat macam tu. Contoh, kami memerlukan sedikit dana lagi untuk katil dan tilam, sebab katil dengan tilam untuk pelajar tak cukup lagi. Kalau tuan-tuan nak, nanti tuan-tuan boleh berhubung dengan saya, ataupun tuan-tuan boleh buat transaction tu, nanti saya bagi dekat antara tiang itu. Saya bukakan sejadah kat situ. Siapa yang nak buat sumbangan khusus, dia boleh ambil pamphlet tu, bawa balik rumah satu. Yang kedua, kalau ada sesiapa yang nak berikan sumbangan umum, tuan-tuan letak je dekat atas sejadah tu nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu sumbangan umum ni kami akan gunakan untuk pembelajaran keperluan-keperluan madrasah yang kami tengah gerakkan sekarang ni. Saya bagi tahu, iltizam saya buat sebab Allah. Saya kena kerja keras sebab lebih ramai anak-anak muda yang betul-betul tak boleh mengucap. Ini saya program dekat Ampang, tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Budak tak boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ramai hari ini tokoh-tokoh yang keluar, dia tak ada tarbiyah, dan kita kena buat benda tu. Jadi saya cuba buat perkara tersebut.
Untuk ibu dan ayah yang nak bersama dalam perjuangan kami sangat alukan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian, sangat saya terima di atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Jika ada soalan, dipersilakan insya-Allah. Baik, kalau tak ada persoalan ayah dan ibu sekalian, saya ulang balik. Tuan-tuan tengok doa tu betul tak tuan-tuan catat? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Sahih Bukhari, hadis nombor 1890. Itu doa dia. Untuk dapat banyak kelebihan, mati syahid, mati dalam solat, dan juga meninggal dunia di Madinatul Munawwarah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan selawat Mak Haji. Silakan. Doa tu boleh diamalkan setiap lepas solat, dan juga tak ada masalah diamalkan dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalam sujud yang terakhir, tak ada apa masalah. Dalam solat ni dia ada doa. Semua doa-doa boleh selagi mana berbahasa Arab, bukan berbahasa Melayu. Boleh diamalkan. Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan lain, sama-sama kita tutup majlis kita dengan selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومثبت عقيدتنا بالعقيدة أهل السنة والجماعة وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.